Tan Sri Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi. Pertamanya kita mengucapkan tahniah kepada Kementerian Kewangan kerana setelah membentangkan belanjawan ini di Dewan Rakyat yang lalu telah pun diluluskan semalam, ya, diterima oleh Dewan Rakyat, dan kini giliran kita di Dewan Negara untuk menilai semula, melihat semula, menambah baik kalau boleh dan memberikan cadangan-cadangan supaya Kementerian Keuangan boleh menimbang. Mana tahu kalau ianya baik, mereka boleh memasukkan cadangan-cadangan kita ni di dalam belanjawan. Ini dapat dibuktikan hari ini, Tan Sri Ketua, apabila Menteri Keuangan mengumumkan beberapa penambahan-penambahan, ya, dari segi peruntukan dan juga program-program. Mungkin setelah lebih sebulan dia bentangkan di Dewan Rakyat, Kementerian Keuangan menerima banyak maklum balas dan memerlukan pertimbangan semula. Jadi kalau keterbukaan ini dapat diteruskan oleh kementerian, saya yakin hasrat kerajaan kita untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai kerajaan atas kepentingan rakyat ini akan berjaya. Hari ini kita dengar tadi banyak penambahan dan juga berita-berita baik yang disampaikan bagi segenap golongan masyarakat. Yang saya dapat dengar dengan cukup gembira ialah keyakinan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan lebih kurang 129,000 isi rumah, ya, keluar daripada 130,000. 130, itu lebih tepat. Terima kasih Tan Sri. Keluar daripada cengkaman kemiskinan dalam masa setahun ni, Tan Sri. Dalam masa setahun nak mengeluarkan sejumlah itu daripada kemiskinan adalah suatu tugas dan tanggungjawab yang besar, ya, yang maha besar, gigantum dengan izin, ya. Tetapi ianya tidak mustahil kalau kita ada semangat dan kesungguhan politik dan kita ada penjimatan-penjimatan seperti yang disebutkan tadi, ya, kita boleh melaksanakannya dengan menjadikan keluarga-keluarga ini berpendapatan paling tidak pun paras RM1,500 minima. Saya lebih cenderung untuk mencadangkan supaya usaha-usaha ini dibuat supaya setiap mereka yang cuba kita keluarkan daripada kemiskinan itu mendapat lebih daripada paras asas kemiskinan RM1,500 itu. Kalau mereka boleh mendapat pendapatan RM3,000 misalnya sebulan, ini akan memberikan suatu suasana kehidupan yang lebih baik. Terutamanya, Tan Sri, di kawasan-kawasan, di wilayah-wilayah dan negeri-negeri yang memang pun telah dikenali sebagai kawasan yang mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi. Ya, di Sabah, di Sarawak, di Kelantan, contohnya disebut oleh Menteri. Ya, ini memerlukan tumpuan. Kita lupakan politik sebentar, kita lupakan masalah bias kita atau berat sebelah kita dalam melihat taburan kemiskinan ini. Kita hadapi, ya, masalah itu dengan tuntas. Contohnya di Kelantan, seperti yang dicadangkan oleh Menteri Keuangan tadi, bukan Kelantan, untuk keseluruhannya kita wujudkan warung-warung, kios-kios. Untuk apa? Untuk usahawan-usahawan. Jadi kalau kita berikan fokus kepada tempat-tempat tertentu, ya, di Kelantan, kita tahu orang Kelantan ni bab berniaga ni, Tan Sri, cukup hebat, cukup berminat, ya, macam juga orang Minang di negeri Tan Sri, ya, cukup, orang Perak pun tak kurang jugalah, ya. Jadi kesimpulannya semua minat niaga ni, ya. Tapi di Kelantan kita tahu, ya, ramai mereka meninggalkan negeri untuk berniaga di luar dan mereka berjaya, ya. Usahawan-usahawan, tokoh-tokoh yang besar niaga ada di luar Kelantan. Apalah kiranya kalau kita bangunkan industri kecil dan sederhana ini bersungguh-sungguh di negeri-negeri yang saya sebutkan tadi, khususnya di Kelantan. Kita ada negeri jiran kita, Thailand sana, yang cukup hebat dengan industri pertaniannya, ya, industri penternakannya. Setiap kali kita nak raya, Tan Sri, kita bawa masuk lembu lah, ya, untuk korban, ya, dan macam-macam makanan datang di sana. Apakah tidak boleh di sempadan kawasan dua negara ini kita bangunkan pusat-pusat industri, ya, penternakan, ya, ataupun tempat-tempat
penyembelihan di dalam kawasan kita yang boleh memberikan peluang perniagaan kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita yang ada di Kelantan. Ya, ini akan menjadi suatu pusat perniagaan halal yang besar. Ya. Begitu juga di sempadan Thailand dengan Perak contohnya di Pangkalan Hulu. Ya, kawasan di mana keluar masuk ya, penduduk dua-dua negara ini cukup banyak dan kemasukan bahan-bahan perniagaan pun banyak. Kalau kita jadikan kawasan-kawasan ini dalam keadaan yang segera dengan fokus oleh kerajaan membangunkan kawasan-kawasan baru penempatan perniagaan ini, saya yakin rakyat di negeri-negeri berkenaan tidak perlu merantau jauh. Mereka boleh menikmati kenaikan ataupun pertambahan ekonomi mereka di situ. Jadi saya nak mencadangkan supaya kerajaan melihat cadangan ini supaya mewujudkan peluang perniagaan ini. Ya, membina tempat-tempat perniagaan baru. Ya, menyediakan dana, disebut oleh menteri tadi. Dana dipertingkatkan, dana untuk membantu ya dalam belanjawan ini pun disebut tekun ya tabung keusahanan ya untuk Bumiputra ini diberi 330 juta ya. Kalau ini dapat difokuskan kepada golongan yang betul-betul memerlukan dan tidak ada campur tangan politik ya, dibebaskan daripada berat sebelah ya, kerana kita dengar dulu tekun ni, pejabat tekun ni Tan Sri berada dalam bangunan parti politik. Jadi macam mana ahli parti lawan ya, yang ada allergic ataupun ada kesusahan untuk masuk bangunan parti lawan ini untuk merujuk kepada tekun. Jadi kita bebaskan daripada faktor-faktor politik ini supaya tekun itu betul-betul menjadi satu tempat untuk kita memberi peluang usahawan-usahawan baru ini memulakan perniagaan. Ya, tekun banyak duit Tan Sri. Ya, yang kita bantu tiap-tiap tahun pun ratus juta. Tabungan dalaman mereka pun berbilion. Ya, walaupun hutang yang tak dibayar pun tinggi juga. Dan ini mereka kena usaha untuk dapatkan kembali. Jadi itu di kawasan-kawasan yang sedemikian. Di Sabah, di Sarawak, tadi pun ataupun sebelum ini pun telah diumumkan usahawan kecil dan sederhana di sana akan mendapat tambahan 600 juta ya, untuk dimanfaatkan oleh mereka. Jadi kita cuba ya, fokuskan bantuan dari segi menyediakan tempat, latihan. Ya, setiap kementerian ni yang berkaitan dengan perniagaan ni ada pusat latihan mereka. Ya, di MIDEC ataupun Kementerian Pembangunan Usahawan ada InScan ya, dan macam-macam lagi. Ya, koperasi ada pusat latihan dia. Jadi saya rasa tidak ada masalah kalau kerajaan melaksanakan sedemikian. Berkaitan dengan isu industri halal ni, Tan Sri, Malaysia memang sudah dikenali. Kita ada aset kita ya dari segi pengesanan kualiti makanan yang diiktiraf di seluruh dunia. Jadi kita ada aset tersebut. Jadi kita harus manfaatkan supaya industri halal yang seluruh dunia ini berjumlah ya 5 trilion USD. 5 trilion kalau darab 4.5 tu artinya 20 trilion ringgit Malaysia. Dan sementara di Malaysia nilai industri halal kita lebih kurang 70 bilion USD dan lebih kurang 300 bilion ringgit Malaysia. Satu industri yang besar yang boleh memberikan peluang ekonomi, peluang pekerjaan, ya, pembangunan wilayah, ya, dan juga menjadikan Malaysia tarikan kepada dunia luar, sama ada pelancongnya, ya, kerana kita mempunyai produk-produk halal yang boleh ya, menarik perhatian dan memberikan keselesaan kepada pengunjung-pengunjung kita. Oleh yang demikian, kita mengharapkan dan saya mencadangkan supaya industri halal ini melalui badan-badan yang berkaitan seperti HDC, Halal Development Corporation di bawah MITI, kemudian di tiap-tiap kementerian pun ada program-program halal ini, termasuk juga di bawah JAKIM, ya, harus mengambil inisiatif supaya kelebihan kita ini, advantage kita ini dengan izin dapat dimanfaatkan, ya, supaya kita menjadi tempat memproses daging tadi seperti yang saya sebutkan awalnya. Tidaklah kita ni menjadi net importer sampai 80% atau 80%, 60% dari keperluan negara.
mengimport. Ya, kalau kita betul manfaatkan, tarik pelabur-pelabur ya, dengan suasana negara kita yang cukup menarik untuk pelaburan, aman, stabil, saya rasa pelabur luar akan mula kembali ke Malaysia untuk melabur dan membawa peluang-peluang ekonomi dan juga pekerjaan kepada anak watan kita. Jadi ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Selain daripada itu, Tan Sri Pertanian ya, di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ya, nampaknya semakin mengambil inisiatif segera ya, untuk langkah jangka pendek menyelesaikan isu-isu kekurangan bekalan dan sebagainya. Itu cukup bagus ya. Jadi mekanisme itu cukup bagus. Kementerian dah mengumumkan mereka akan mewujudkan satu database ataupun dashboard dia ya, untuk mengesan ya kemungkinan berlaku kekurangan bekalan. Ya, ini saya rasa walaupun ada orang kata dah terlambat ya, tetapi lebih baik terlambat daripada tiada ya. Tak payah translate ya, Tan Sri. Better late than never sebut juga ya. Ya. Sepatutnya Tan Sri better never late ya. Itu. Kalau boleh inisiatif ini datang awal supaya kita tidak menghadapi masalah kekurangan makanan yang mengejutkan, yang tiba-tiba. Kerana suasana negara kita ini bukan tak boleh kita jangkakan. Kita dah jangka sebulan lagi raya. 2 bulan lepas itu raya lagi. Raya lagi 3 minggu je. 3 minggu ya. Saya kira tiap hari. Ya, saya seronok puasa rasa nak panjang lagi. Jadi kita tidak mampu untuk berhadapan dengan suasana kejutan, bekalan yang berkurangan, utamanya makanan asas kita. Jadi langkah kementerian itu harus dipuji, dan kalau itu memerlukan satu dana pembangunan ya yang lebih, kita boleh menyokongnya. Yang lebih pentingnya ialah industri pemakanan itu, penanaman, penilaian ya, dan juga petani-petani dipermudahkan urusan mereka dengan menyediakan bantuan-bantuan modal ya, dan juga peralatan dan keperluan-keperluan lain seperti benih dan baja. Ya, ini bukan tak ada, memang sudah establish di Malaysia ini ya. Ada agensi yang berkaitan farmanya, nafasnya ya, dah ada. Cuma kalau ianya tidak dapat ditingkatkan kekesanannya, maka akan berlaku lagilah kekurangan makanan yang boleh menjejaskan semangat rakyat kita dan juga menimbulkan polemik ya berterusan. Jadi saya harapkan peruntukan yang diberi kepada kementerian ini betul-betul digunakan untuk memodernkan pertanian kita ya, melatih petani-petani kita yang muda, yang moden, membuat kolaborasi dah ada sebenarnya dengan institusi pengajian tinggi, UPM contohnya ya. Tentulah mereka mempunyai maklumat ilmu yang terbaru yang boleh kita pelajari supaya proses pertanian kita ni dimodernkan. Penggunaan AI, penggunaan Internet of Things, semua tu memang di tempat-tempat yang lain sudah di-showcasekan benda ini. Saya berbincang dengan orang kuat bahasa sebelah sana. Showcase ni apa? Saya nak translate kan, takut Tan Sri tanya tak ada perkataan lain ke? Showcase kotak peragaan. Itu kotaknya, tapi kita nak tunjukkan contoh. Itu yang katanya dia orang bahasa belum masukkan lagi. Wadah katanya. Wadah. Itu wadah tu besar sangat pula pada saya ya. Apapun, kita dah melihat showcase ini ada di luar negara. Di China contohnya. Jadi kalau boleh dibawa ilmu-ilmu maklumat ya, ke negara kita, kemudian kita persiapkan petani-petani moden yang keluar daripada universiti, anak-anak muda ya, diberikan laluan ya. Ada yang Berhormat, ada komen baru-baru ni ya. Ada graduan dari universiti yang terkait dengan pertanian tak tahu tanam kacang. Saja je komen tu untuk ditimbangkan dalam komen. Ya. Itu merupakan satu jenayah, Tan Sri. Betul. Ya. Very bad, acur. Ya, macam kita melahirkan doktor yang tak tahu nak mendispensi ubat Panadol contohnya. Tak ada lah macam itu, doktor tak ada, semua boleh ya. Jadi kalau boleh kolaborasi sedemikian ya digunakan, berbelanja sikitlah ya, supaya kita boleh
menggunakan dana itu, menggunakan kepakaran di universiti dengan membawa anak-anak muda kita. Ramai. Kita boleh datangkan melalui NGO-NGO ya, supaya dapat diberikan tunjuk ajar. Kemudian kerajaan menyediakan kawasan-kawasan, sama ada untuk kontrak farmingnya ke atau untuk mereka berkumpul di bawah naungan koperasi contohnya. Koperasi di pertanian ni, Tan Sri, memang merupakan suatu sudut perniagaan yang cukup mempunyai potensi yang tinggi. Jadi kalau ini dapat digabungkan antara beberapa kementerian yang terlibat, pembangunan usahawan, pertanian, keuangan, ya, pengajian tinggi dan juga pendidikan. Jadi kalau kita boleh duduk berbincang macam ini, kita bolehlah mencapai hasrat seperti yang dikehendaki oleh kerajaan, nak mengeluarkan masyarakat kita daripada kepompong kemiskinan, ya, membuka medan-medan yang baru, dan ini saya rasa mudah kalau kita boleh duduk semeja, ya, dalam suasana yang penuh harmoni. Tan Sri, sedikit mengenai harapan saya kepada sistem kesihatan di negara kita, ya, mendapat peruntukan yang kedua terbesar di dalam bajet yang lalu, dengan peningkatan, ya, daripada 32 kepada 36 kata silap, ya, bilion ringgit, ya. Saya harap kenaikan ini dan jumlah ini bukan untuk macam apa kata, memadamkan kebakaran, ya. Bakar sana padam, bakar sini padam, ya, tetapi digunakan untuk perancangan betul-betul, ya, dalam perkhidmatan kita. Rakan kita Senator Linggeshwaran, ya, dengan pengalamannya sebagai pengarah hospital telah menyatakan, ya, daripada mulut beliau sendiri, ya, dilema yang dihadapi oleh petugas-petugas kesihatan, ya. Jadi ada yang mengatakan kita kurang tenaga, ya, doktor berkurangan, jururawat tadi berkurangan. Yang ini saya rasa bukan masalah yang terpinggir, terasing ataupun baru ataupun yang mengejutkan, tidak. Planning di Kementerian Kesihatan harus lengkap, ya, dibantu oleh JPA misalnya, ya, dibantu oleh Kementerian Pengajian Tinggi, ya, untuk menghasilkan ataupun melahirkan petugas-petugas kesihatan ini. Kemudian diberikan suatu macam janji ataupun bayangan bahawa bidang-bidang ini tidak akan mengalami apa yang seperti dialami pada hari ini, ya. Lambat dapat kerja yang terlalu berat, dua shift bertembung bagi satu orang, ini tidak menasabah bagi suatu bidang di mana skill ataupun kehalusan kerja itu dapat dilaksanakan dalam suasana jiwa yang tertekan dan fizikal yang lemah. Jadi proyeksi jumlah doktor, jururawat dan semua jawatan penyokong di dalam kementerian harus diambil kira. Ya, kita bersetuju kalau kita melahirkan lebih ramai pakar. Ya, kita ada sistem pendidikan pakar di universiti tempatan. Ya, ada pula yang disebut oleh Timbalan Menteri semalam, parallel pathway, ya, ataupun laluan selari, ya, untuk melahirkan pakar, ya, walaupun jumlahnya tidak banyak. Cuma ada pandangan daripada mereka yang terlibat dalam bidang-bidang latihan kepakaran ini untuk meminta supaya latihan kepakaran di dalam negara diberikan keutamaan, kerana konteks latihan itu adalah lokal, ya, pendidiknya lokal, pelajarnya lokal, jadi ianya membantu pembangunan, ya, perubatan khusus untuk negara kita. Walaupun mereka akhirnya letak jawatan pergi private, masih berada dalam negara kita. Jadi saya nak minta kepada Kementerian Pengajian Tinggi untuk melihat semula, ya, dan membandingkan antara sistem latihan dalaman dan juga lateral pathway ini, sama ada di sana ada konflik. Kerana saya dimaklumkan ada konflik. Saya pun tak berapa jelas konflik pertandingan antara dua laluan ke arah menjadi kepakaran ini. Bagi saya dan bagi rakyat yang memerlukan pakar, asalkan mereka lahir sebagai pakar, itu sudah cukup baik, ya. Macam mana mereka datang, bagaimana mereka dididik, itu adalah perkara yang kedua. Tetapi bagi meningkatkan profesionalisme
di kalangan doktor-doktor dan juga kesesuaian dengan latihan ataupun keperluan tempatan. Perkara ini harus juga diberikan perhatian. Dan Sri Yang di-Pertua, saya mohon maaf kalau terlewat 2 saat. Jadi saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan saya menyokong pembentangan bajet 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekian penyampaian oleh Dr. Hatta, dan kita terus kepada Datuk Dr. Ras Adiba.